Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Ustazah. Okey, terima kasih. Ya 4 orang ni aktif ya. Kita masih lagi dalam minggu Kem Bestari Solat. Kem Bestari Solat. Minggu lepas kita dah buat Kem Bestari Solat juga dengan tajuk wuduk kan. Dan hari ini kita akan teruskan lagi sebab masih ada lagi ya dalam modul tu masih ada lagi sukatan untuk tahun 4. Jadi Ustazah akan teruskan dengan Kem Bestari Solat minggu ni, hari ini dan juga nanti hari Khamis nanti waktu Al-Quran pun kita buat Kem Bestari Solat lagi. Okey, jadi minggu ni selesai. Habis tajuk-tajuk tu. Nanti kamu perlu isi ataupun perlu lengkapkan semua latihan yang berkaitan dengan tajuk-tajuk yang kita dah belajar tu. Kemudian nanti minggu depan sewaktu cuti di Pavali tu selepas cuti, dalam satu Ahad tu Ustazah nak kamu hantar ke sekolah. Okey. Selamat datang yang baru sampai. Siapa tadi baru sampai ni? Kita ada Adam Darwish, kita ada Arif, ada Amani, ada Balkis, ada Iman. Alhamdulillah. Okey. Jadi kita teruskan dengan Kem Bestari Solat kita. Siapa yang ada modul tu boleh rujuk. Okey, maklumat diri pastikan telah diisi. Okey, hari ini kita nak tengok tajuk kita. Tajuk kita hari ini iaitu tentang azan dan iqamah. Azan dan iqamah. Dalam kelas kita dah pernah belajar dah. Sebelum PKP hari tu kita sempat belajar tentang azan dan iqamah. Ingat lagi ke tidak? Senyap. Ingat lagi tak? Tak ingatlah tu kalau senyap tu ya. Ustazah ingat siapa ya yang azan sedap masa tu? Oh dah tak ingat Adam Darwish. Masa tu Adam tak kena azan kot ni. Siapa yang Ustazah suruh azan masa tu? Ammar lagi siapa yang sedap azan masa tu? Irsyad kot ya? Siapa lagi? Si Alfi pun ada azan kan? Sungguh-sungguh dia nak azan. Okey. Dah lupa? Tu kita belajar dalam kelas tu. Tapi dah lama lah kita belajar sebelum cuti, sebelum kita PKP terkurung di dalam rumah. Okey, jadi untuk KBS tahun 4 kita ada dimasukkan tajuk azan dan iqamah. Peperiksaan hari itu pun, ujian pengesanan baru ni pun ada juga kan, azan dan iqamah tajuknya. Boleh jawab ke tak boleh jawab? Ustazah tengok, baru ada tengok berapa kertas ni. Ustazah baru tengok dalam 2 orang. Aduh. Semput Ustazah tengok. Aku mau jawab. Susah ke? Ustazah kata Ustazah tak adalah buat susah sangat. Lagipun Ustazah dah bagi dah dia punya apa nama? Latihan-latihan kan Ustazah sebelum masa minggu ulang kaji tu Ustazah bagi banyak sangat quizzes kan. Semua tu dah ada dalam soalan-soalan tu. Ada yang berulang tapi masih lagi jawab yang salah juga. Itulah tu. Ini menunjukkan kamu tidak buat apa yang Ustazah dah bagi. Maksudnya macam ulang kaji tu Ustazah bagi quizzes tu kamu tak buat. Kamu tak bersungguh, kamu tak buat ulang kaji. Sebab tu bila kamu jawab ujian tu tak betul. Salah. Okey, tak apa. Kita masuk dulu ni ya, azan dan iqamah. Kenapa Adam Darwish dah left pula? Lain tak okey kot. Okey, ini pengertian dia. Ya, pengertian azan dan iqamah. Ustazah nak seorang baca. Pengertian azan dulu. Siapa nak baca? Buka mic. Nak kena panggil.
Lupa dah Ustazah siapa pakai Muhammad Akram ni. Amira ya, Amira Sofia ya. Muhammad Akram siapa? Amira Safia ke? Kalau tak boleh nak buka mic, type ya. Adam Darwish masuk balik. Kenapa Adam? Line kamu tak okey ke? Okey. 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 Arif. Arif Hidayatullah. Boleh buka mic tak? Okey, Arif baca lafaz azan. Maksud azan. Apa maksud azan? Lafaz khusus yang disyariatkan oleh Islam untuk menyatakan masuknya waktu solat fardu. Ya, bagus Arif. Itulah dia maksud azan ya. Azan ialah lafaz khusus. Lafaz yang tertentu yang disyariatkan oleh Islam. Ya. Yang disyariatkan maksudnya yang ditetapkan ya. Oleh agama kita untuk menyatakan, nak bagi tahu masuknya waktu solat fardu. Solat fardu sahaja. Kalau solat sunat tak perlu azan. Ya. Solat sunat ke solat duha contohnya, tak perlulah azan sebab dia tak ada dah masuk waktu solat duha, azan tak perlu. Sebab azan ni untuk solat fardu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, 5 waktu itu. Okey, itu dia. Azan ya untuk menyatakan masuknya waktu. Okey, iqamah pula. Iqamah. Siapa nak baca iqamah? Cepat. Siapa nak baca? Antara 5 orang ni. Okey, Amani. Okey, baca. Lafaz yang disyariatkan oleh Islam yang diucapkan bagi menyeru umat Islam mendirikan solat. Okey, terima kasih Amani. Okey, iqamah ialah lafaz yang disyariatkan oleh Islam yang diucapkan bagi menyeru umat Islam mendirikan solat. Maksudnya dah nak mendirikan solat dah ni. Ya, sebelum tu azan dulu. Azan nak bagi tahu masuk dah masuk waktu. Belum solat lagi, baru masuk waktu. Okey, bila nak solat, betul-betul nak solat dah, barulah dilaungkan iqamah pula. Nak bagi tahu dah nak solat dah ni, nak solat. Okey, jadi bila orang yang rumah contohnya rumah dekat-dekat dengan masjid, dengan surau yang dengar azan tu, bila dia dengar azan, okey dia pun keluar rumah, ambil wuduk apa semua, masuk. Tiba-tiba dia dengar iqamah. Dah nak masuk. Dah nak solat, orang dah berdiri nak solat dah. Cepat-cepat. Okey, tu. Itu iqamah. Itu beza iqamah dengan azan. Azan nak bagi tahu masuk waktu, iqamah nak bagi tahu dah nak solat. Dah nak dirikan solat. Okey. Itu dari sudut pengertian ya. Boleh faham tak tu? Boleh. Okey, Alhamdulillah. Adam Darwish je jawab boleh. Orang lain saya tak tahu lah boleh faham ke tidak. Arif faham tak? Muhammad Akram ni Faham. ni Amani. Okey, bagus. Faham. Amani. Baguslah berbunyi. Bakis, Amani. Okey, seorang ni siapa ni? Muhammad Akram ni siapa ni? Saya tak tahu lagi nama dia. Amira Sofia. Betul lah Amira Sofia. Okey. Amira Sofia. Okey, seterusnya kita tengok pula dalil. Ya, dalil. Dalil azan. Dalil dulu. Okey. Sazana Balkis baca, Balkis. Dalil azan. Wa azanun minallahi wa rasulihi ilan nasi. Okey, bagus. Dari surah At-Taubah ayat 3. Maksudnya, dan ini adalah seruan dari Allah dan Rasulnya kepada umat manusia. Inilah maksudnya apa azan tu ya. Wa azanun. Bahasa Arab dalam Al-Quran pun sebut wa azanun, azan. Wa azanum minallahi wa rasulihi. Seruan dari Allah dan Rasulnya. Ilan nas, kepada
manusia. Okey, surah Taubah ayat 3. Ini menunjukkan dalil ada azan di dalam agama kita. Okey. Itu pertama, itu dalil. Seterusnya kita tengok istilah azan. Okey, istilah azan. Azan tadi kan azan bahasa Arab tadi tu apa maksud dia? Apa pengertian dari sudut istilahnya? Okey. Seorang baca. Amira Sofia. Azan adalah seruan yang menandakan telah maksudnya waktu solat 5 waktu dan dilafazkan dengan lafaz-lafaz yang tertentu. Ya, bagus Amira Sofia. Itulah dia istilah azan tu, seruan. Azan tu adalah seruan, seru, panggil. Panggilan atau seruan yang nak tunjuk, nak tandakan dah masuk waktu. Waktu solat fardu 5 waktu tu. Okey, dan dilafazkan dengan lafaz-lafaz tertentu. Ada lafaz tertentu dia tak boleh main suka hati je. Apa-apa je nak bagi tahu, apa-apa je nak cakap tak boleh. Dia ada lafaz-lafaz yang tertentu. Okey. Kena menggunakan bahasa Arab, tak boleh guna bahasa Melayu walaupun pengertian dia maksudnya sama. Contohnya Allah Akbar maksudnya Allah Maha Besar kan. Tak boleh kita pergi dekat mic tu Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Dia tak jadi azan. Walaupun maksud dia sama. Okey, dia tak menepati yang disyariatkan azan itu. Okey. Kemudian hukum azan. Apa hukum azan? Adam Darwish, hukum azan apa? Fardu kifayah bagi lelaki saja. Ya, bagi lelaki sahaja. Ingat tu, sebab tu lelaki sahaja orang yang azan. Kita orang perempuan ni tidak difardukan azan. Orang perempuan ni kena jaga sikit suara sebab orang perempuan ni dia banyak perkara yang perlu dipelihara. Aurat dia tu banyak, walaupun kita kata aurat dah pakai baju tutup aurat dah apa semua. Tapi orang perempuan ni sebenarnya aurat dia lebih luas, pengertian aurat dia lebih meluas. Selain daripada menutup anggota badan dengan pakaian, suara dia pun juga ada setengah ulama menghukumkan suara perempuan juga aurat. Okey, tapi sebab tu ada setengah ulama dia tak bagi perempuan ni macam melaungkan azan dan sebagainya. Tapi macam sekarang ni kita tengah bercakap. Macam Ustazah mengajar. Atau kalau suara Ustazah tak keluar, kamu nak dengar apa Ustazah nak cakap kan? Macam mana Ustazah nak ajar kamu? Tapi untuk mengajar tak apa, diharuskan. Okey. Macam sebab tu kalau macam menyanyi-nyanyi tu, tapi itu ada setengah ulama kat situ dia berbeza pendapat. Okey. Tapi macam untuk azan ni, dia difardukan kepada lelaki sahaja. Fardu kifayah. Kena ingat tu fardu kifayah. Apa maksud fardu kifayah? Fardu kifayah tu dia kefarduan tu, dia turun. Kewajipan tu Allah wajibkan kepada semua. Tetapi bila ada seorang je dah buat, kewajipan yang orang lain tadi tu dah tak terwajib dah. Maksudnya dah tak berdosa lah. Tapi selagi tak ada seorang pun yang keluar azan, tak ada seorang pun yang azan, habis satu tempat, satu kumpulan tu semuanya berdosa sebab dia fardu. Fardu. Okey, jadi kena adalah orang yang, sebab tu kita kena tahu juga macam mana nak lafazkan azan. Sebab itulah kamu belajar melafazkan azan, belajar azan. Bila tak ada orang sangat nanti kamu pun boleh azan. Azan ni dia kena suara yang sedap kan. Barulah orang dengar sedap. Kalau suara tak sedap tapi dah tak ada sangat orang, suara tak sedap pun kena azan juga. Nasiblah orang yang dengar tu kan. Okey. Okey, tu dia untuk lelaki sahaja, ingat tu. Okey, ni pengertian. Okey. Kita tengok seterusnya muka surat sebelah. Apa yang ada? Syarat azan 3.2 syarat azan. Yang pertama, apa syaratnya? Baca seorang. Azan telah Baca. Azan. Adam. azan setelah masuk waktu kecuali subuh, sebelum dan selepas. Ya, terima kasih. Okey,
kenalah syaratnya kena dah masuk waktu barulah boleh azan. Selagi belum masuk waktu, kamu tak bolehlah azan. Kalau sebabnya azan tujuannya nak bagi tahu orang dah masuk waktu. Tapi belum masuk waktu lagi dah azan. Nanti orang solat belum masuk waktu lagi. Tak betul lah. Jadi tujuan dia memang nak bagi tahu masuk waktu. Jadi kena tunggu masuk waktu dulu barulah boleh azan. Kecuali untuk solat subuh. Kita biasa dengar solat subuh 2 kali kan. 2 kali orang azan. Ada setengah tempat lah. Kat Malaysia ni kebanyakannya bila dah masuk waktu baru azan. Tapi ada setengah tempat sebelum beberapa minit sebelum masuk waktu sebenar dia dah azan dulu. Okay, sebab subuh ni kan orang tengah tidur. Macam nak gerak orang dululah. Nak bagi tahu bersedia. Dah kejap lagi nak azan. Nanti bila dah masuk waktu azan lagi sekali. Okay. Itu dia sebelum dan selepas. Kalau maghrib, saya kata kalau bulan puasa, maghrib, sebelum masuk waktu, sebelum maghrib lagi dah azan, ngambah beramailah orang dah batal puasa kan. Okey, kemudian berniat azan. Syarat kedua kena ada niat. Siapa yang nak niat ni? Orang yang azan tu lah muazzin tu tukang azan tu, dia kena berniat azan. Macam mana nak niat azan? Niat dalam hati, ikhlas kerana Allah. Sahaja aku azan kerana Allah Ta'ala. Dah siap. Okay. Niat yang simple je. Okay, kena ada niat. Biasa memang selalunya kita nak buat sesuatu memang kena ada niat lah kan. Kalau tak ada niat, kita tak buat benda-benda tu. Contohnya macam nak azan. Takkan tiba-tiba je nak buat apa, nak menyanyi, nak apa, mesti kita ada dalam hati kita nak azan. Itu dah niat. Niat ni dia lintasan dalam hati kita. Lintasan dalam hati kita yang menyatakan kita nak buat apa. Itu dah niat. Itu dah dikira niat. Jadi niat kita mestilah ikhlas kerana Allah Ta'ala. Okay, yang ketiga, dikumandangkan dalam bahasa Arab. Tu yang saya cakap tadi. Syarat azan mesti dalam bahasa Arab. Tak boleh guna bahasa lain. Tidak sah menggunakan bahasa lain. Ni untuk mazhab Syafi'i, Hanafi dan Hanbali. Kita mazhab ni kalau dalam agama kita mazhab-mazhab yang besar ada 4 mazhab besar. Syafi'i, Hanafi, Hanbali, satu lagi Maliki. Kita ni di negara Malaysia kita berpegang dengan mazhab Syafi'i lah. Okay. Jadi tidak sah gunakan bahasa yang lain. Contohnya kita orang Melayu, kita nak cakap bahasa Malaysia, bahasa Melayu kan. Azan, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tak boleh. Jadi tidak dikira sebagai azan. Dia kena dalam bahasa Arab. Okey, seterusnya tidak ada kesilapan ketika mengucapkan lafaz azan. Tak ada silap, tak bolehlah silap-silap. Kan? Bila sebab itu kena belajar betul-betul, kena praktis dulu, praktis betul-betul. Jadi bila dah nak betul-betul nak azan, dia tak adalah melakukan kesilapan. Okay, lafaz perlu jelas dan betul bagi mengelakkan kesalahan makna. Sebab bahasa Arab ni kalau tersalah cakap, nanti makna dia berubah. Kita tak nak macam tu. Okay, kemudian seterusnya syarat dia dilafazkan mengikut urutan. Urutan. Apa urutan? Mengikut dia punya turutan dia itulah. Mula-mula lafaz apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian asyhadu alla ilaha illallah. Tak bolehlah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dulu. Kena asyhadu alla ilaha illallah. Kena ikut turutan dia. Okay? Dari awal sampai habis. Seterusnya ucapan azan secara bersambung. Dia kena straight, dia kena tu orang kata tartil tu tartil dia kena bersambung terus. Tak boleh Allah Akbar, Allahu Akbar. Masuk sembang dengan kawan. Sedap tak aku azan weh. Mana mahu macam tu ataupun dia pergi nak terkencing pula pergi tandas. Balik lagi sambung. Asyhadu alla ilaha illallah. Tak boleh. Dia kena terus bersambung. Dia tak boleh ada terpotong ataupun terhenti di tengah-tengah. Okey, seterusnya azan perlu sampai di sekeliling tempat. Jadi bersuara kuat dan nyaring, kena pilih orang yang suaranya kuat dan nyaring, kuat. Okey. Jadi zaman sekarang ni kalau tu sebab tu zaman dulu Nabi pilih Bilal bin Rabah sebab suara dia memang
mantap kan. Suara dia sedap, kuat, nyaring, semua orang boleh dengar. Bila dia menjerit tu semua orang boleh dengar. Okey, itu Bilal. Kalau zaman sekarang kita dah ada teknologi kan, teknologi. Okey, jadi boleh menggunakan mikrofon. Ya, boleh ada speaker, gunakanlah segala teknologi yang ada. Jadi bila azan je semua kawasan boleh dengar. Okey. Okey, itu apa syaratnya? Syarat dia. Okey, kita tengok seterusnya. 3.3. Syarat muazzin pula. Muazzin ni siapa? Muazzin ialah orang yang azan, tukang azan. Rasanya ada soalan dalam periksa itu kan. Tukang azan, syarat muazzin. Okey, mesti yang pertama Muslim, ya, orang Islam. Tak bolehlah suruh orang kafir azan. Teman-teman Cikgu Wi suara sedap kan, pandai nyanyi. Cikgu Wi lah azan. Boleh ke macam tu? Ataupun Cikgu Mohan ke? Tak boleh lah. Dia kena Muslim, kena orang Islam. Okey, kemudian ikhlas. Dia kena ikhlas dalam hati. Tak boleh dipaksa-paksa. Okey. Tapi kadang-kadang kita ni nak buat sesuatu kalau tak terpaksa kita tak buat. Sebagai latihan mula-mula kena paksa dulu. Okey, bila dah lama-lama dia datang ikhlas tu insya-Allah. Kemudian adil dan amanah. Dia kena seorang yang, maksudnya nak pilih orang yang jadi Bilal, jadi tukang azan muazzin ni bukan sebarangan orang. Mesti orang yang baik-baik, orang yang adil, orang yang amanah. Kena orang tu pencuri ke ataupun seorang yang jahat, banyak melakukan maksiat, dia tidak digalakkan lah kita pilih. Kalau kita tahu dia tu memang jahat kan. Tapi kalau kita tak tahu nak buat macam mana kan. Okey. Seterusnya memiliki suara yang bagus. Inilah tu kelebihan dia. Mesti orang yang suara sedap. Siapa suara sedap daripada menyanyi melalak dalam tandas tu, baik pergi azan kat surau, kat masjid kan. Gunakan suara yang Allah bagi tu. Suara tu Allah bagi, bukannya kita jadi macam mana sendiri-sendiri ke apa ke. Allah yang bagi, Allah yang takdirkan suara kita sedap ke tak sedap ke. Okey, jadi gunakanlah untuk dilaungkan nama-nama Allah, panggilan untuk keagamaan kita. Okey, seterusnya masuknya waktu solat. Tak masuk waktu solat lagi tak sah lah. Tak boleh lah kita azan kan. Dah masuk waktu baru boleh kita azan. Orang tunggu je. Orang nak solat dia kan tunggu je, azan tak dengar lagi lah. Siapa yang rumah dekat tu kadang dia suka tunggu azan untuk solat, tunggu dulu azan kan. Walaupun kat TV dah solat, kat TV tu KL. Saja kadang-kadang tak nak tengok jam, kadang-kadang takut jam tu salah kan. Jadi kalau orang dekat-dekat surau tu yang azan, okey lah kan, dengar betul. Jadi kita pun puas hati, kita pun tunaikan solat. Okey, macam Ustazah baru ni dah solat siap-siap. Suami Ustazah dah siap, Ustazah makmum, suami Ustazah jadi imam, dia dah solat dulu, Ustazah pun ikut. Sekali tu bila Ustazah dia dah habis, Ustazah sambung lah, belum habis lagi. Ustazah tak ayat akhir, tiba-tiba dengar azan. Baru azan. Okey. Rupanya belum lagi masuk waktu, ulang balik. Okey. Seterusnya 3.4. Ni dia. Lafaz azan dan jawab azan. Lafaz, jawab. Kita dalam kelas kita dah buat dah. Ustazah nak seorang baca lafaz azan, seorang baca jawab azan. Boleh? Kita ada Adam dengan Arif dulu. Adam baca lafaz azan, Arif baca jawab azan. Buka mic. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna la ilaha illallah.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammad. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lagi? Seterusnya muka surat sebelah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hayya 'alas falah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Solat As-salatu subuh. khairun minan naum. Sadaqta wa baralta. As-salatu khairun minan naum. Sadaqta wa baralta. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Bagus. Tahniah Adam dan juga Arif. Okey. Itulah dia rupa azan. Azan pun macam nak dengar iqamah. Pada mana ke lagu azan tahu Adam? Arif pun menjawab azan macam nak azan juga. Okeylah, bolehlah tu. Okey, ni dia lafaz azan dan juga lafaz jawab azan. Kita yang mendengar azan kenalah jawab. Sebab tu jangan bersembang waktu orang azan. Ya. Kenapa tak boleh bersembang? Sebab nak menghormati azan dan kita nak jawab azan. Ya. Bukan tak boleh bersembang nanti. Mulalah orang tua-tua cakap macam-macam. Jangan cakap waktu azan nanti. Adalah nanti itu, nanti ini. Bukan itu. Ya, tak ada. Cumanya kita digalakkan menjawab azan dan juga kita kena hormatlah dengan azan kan. Okey, sebab tu jangan bersembang benda-benda yang bukan-bukan, benda-benda yang lain. Okey. Boleh ingat tak tu? Boleh ingat tak? Rasanya ada yang keluar waktu ujian itu kan. Ni as-salatu khairun minan naum, apa jawabnya? Hayya 'alas solah, apa jawabnya? Ada. Okey, selepasan ada. Boleh jawab ke tidak? Tapi rasanya macam yang ni macam ramai yang boleh jawab. Ya. Ramai yang banyak salah waktu ujian. Saya tengok tadi yang banyak salah ada waktu ujian tentu dia banyak bahagian jawi. Kamu lemah jawi pula dah. Bahagian tajwid. Bahagian tajwid. Kamu lemah tajwid hukum mim mati tu. Idrami selain izhar syafawi, ikhfa syafawi. Nanti lepas ni kita buat ulang itu je. Okey. Seterusnya kita tengok. Apa pula ni? Muka surat sebelah dia. Iqamah dan jawabnya pula. Tadi azan. Ini iqamah. Okey, Sazana dua orang. Okey, siapa? Amani dengan Aisyah lah. Amani dengan Aisyah. Buka mic. Aisyah boleh buka mic tak? Okey, Amani buka mic dah. Aisyah boleh? Iman Aisyah? Nurul Iman Aisyah? Kalau tak boleh type dekat chatting. Live meeting terus. Live pula. Okey, inilah apa Amira. Amira buka mic dengan Amani. Okey. Okey, seorang lafaz iqamah, seorang jawab iqamah. Okey, mula. Okey, Amani dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. La haula wala quwwata illa billahi aliyil azim. Hayya 'ala falah. La haula wala quwwata illa billahi aliyil azim. Billahil. Qad Okey, qad qamatis salatu qad qamatis salah. Aqamaha Allahu wa adamaha. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Okey, bagus. Tahniah Amani dan Amira. Okey, inilah dia lafaz iqamah. Dia sama je lebih kurang dengan azan kan. Cuma kalau azan dia 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2 kali kan. Tapi kalau iqamah sekali je. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia lagu dia pun tak adalah beralun sangat sebab dia laju sikit. Beza iqamah dengan azan. Azan ni dia macam bergalun, lambat nak sampai kan. Dia ada berlagu, taranum dia. Tapi kalau iqamah ni dia macam dia nak laju sikit, nak cepat sikit. Okey, dan dia tak ada ulang sampai 2 kali. Okey, kemudian dia ada tambahan kat sini. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Okey ya. Jadi jawapan dia di sini ialah aqamahallah wa adamaha. Kenapa line saya lemah? Okey, tak apa Iman. Ustazah tak payah suruh Iman baca. Line tak kuat ya. Okey, seterusnya. Okey, yang lain semua sama Allahu Akbar, la ilaha illallah sama. Jawapan pun ikut. Hayya 'ala solah jawabnya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Okey, macam tu. Okey. Boleh faham setakat ni? Boleh ingat? Okey, bagus. Kita tengok seterusnya. Okey, seterusnya dia ada apa? Doa selesai azan dan iqamah. Dia azan ke iqamah ke doa dia sama je. Ya doa ni dari kecil lagi kamu dengar. Kalau sebabnya dekat TV pasang, dekat radio pasang, habis dia azan ada pasang doa ni kan. Ya, jadi kita benda-benda biasa dengan patutnya kita dah boleh lancar, dah boleh hafal kan. Okey, so nak dengar seorang. Siapa lagi? Ni Balkis tak baca lagi Balkis? Okey, Balkis cuba baca, buka mic, baca doa. Doa lepas azan. Allahumma rabbaha hazi da'wati tammah wassolatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata. Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'ashu maqamam mahmudanil lazi wa'atah innaka la tuhiful mi'ad. Okey, terima kasih Balkis. Inilah dia doa azan ya. Doa selepas azan dan juga selepas iqamah. Kita baca doa ni. Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil. Dia nun ya. Nun tu kita yang keluarkan sendiri, dia memang tak ada dalam tulisan.
Sebab apa? Sebab ada tanwin kat sini, Muhammadan. Lepas tu dia nak sambung dengan al-wasilah ni, ada lam mati ni kat sini. Jadi sebab tu ambil kan macam kita baca Quran selalu tu, ya, Ustazah akan suruh keluarkan nun kecil sendiri baris bawah. Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'attah. Ya, sama juga mahmudan. Lepas tu nak campur dengan allazi. Dia tanwin, jadi kena buang satu baris ganti dengan nun. Mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad. Dia, ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan kemuliaan yang terpuji. Dan bangkitkanlah dia pada kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji. Dalam TV pun selalu setiap kali sehari 5 kali kan azan kan. 5 kali lah keluar TV. Okey. Jadi sepatutnya kita dah hafal, dah biasa dengar. Okey, lagi sekali ya. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajata aliyatar rafi'ah wa ba'athul maqamam mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad. Ustazah baca yang terpanjang pula tadi ya. Ada tambahan pula, tak apa, mana-mana pun boleh. Okey. Ada sesiapa yang rasa nak baca? Nak volunteer? Saya nak baca lah doa ni Ustazah. Ada tak? Adam ke? Arif ke? Amira ke? Siapa lagi dalam ni? Iman. Iman tak boleh ya? Lain tak okey. Amira ke? Siapa lagi? Adam ke? Itu je komanya. Amani ke? Ada yang nak baca? Nak try? Tak berani? Tak berani sahut cabaran Ustazah? Tak mau? Seorang pun senyap sunyi. Saya. Okey Amani. Bagus. Cuba Amani baca. Yang Allahumma rabbah. Ya. Allahumma rabbah hazihi dawati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajat aliyat waba'as mamahnu dari wa'addah innaka la tuqul mi'ad. Alhamdulillah, bagus Amani. Sebab kita dah biasa dengar kan, yang tu kita pun sambung sendiri walaupun tak ada tulisan kat sini. Macam Ustazah tadilah. Okey, tahniah Amani. Maksudnya memang dah biasa baca. Maksudnya memang dah biasa baca, maksudnya memang kamu mengamalkan selama ini. Alhamdulillah. Okey, Iman nak cakap, nak baca ke Iman? Iman buka mic. Nak try? Iman dia buka mic tapi takut line dia tak okey. Okey, tak apa. Iman kalau nak ni cakap je ya. Okey, kita tengok tu tadi doa ya, doa selepas azan dan iqamah. Okey, kita tengok seterusnya. Adab azan dan iqamah. Apa dia adab-adabnya? Yang pertama muazzin. Muazzin ni siapa? Orang yang melaungkan azan. Seterusnya, orang yang mendengar azan dan iqamah ni pula. Macam Bilal azan dekat masjid, kita yang kat rumah dengar ni kena ada adab juga. Okey, jadi kita nak tengoklah. Okey, sebelum azan dia ada adab, dia ada dia buat pembahagian sebelum, semasa dan selepas lah. Okey, kita tengok sebelum azan dan iqamah dulu. Muazzin ni apa adab dia? Okey, yang pertama
Adab dia mesti menghadap ke arah kiblat. Ya, dia kena menghadap kiblat. Sebab tu kalau kita kat masjid, kat surau, kita tengok orang dah masuk waktu, orang nak pergi azan tu, dia pergi ke depan kan. Mikrofon untuk azan tu pun berada di depan menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat. Okey. Kemudian kedua, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Ya, orang yang nak azan tu sebelum dia pergi melangkah nak pergi melaungkan azan, pastikan dia ada wuduk lah. Ya, dia suci. Dia tak adalah dalam keadaan baru lepas kentut ke. Orang kentut walaupun dia tak ada busuk tapi dia adalah tidak suci. Maksud suci daripada hadas ni ialah dia dalam keadaan berwudu, ya. Hadas kecil, nak suci hadas kecil wudu, nak suci hadas besar mandi wajib. Yang tu ingat tu, ya. Hadas besar nak suci mandi wajib, hadas kecil nak suci dia dengan berwudu. Apa contoh-contoh? Sekejap kalau tanya contoh mulalah meraban-raban pergi kata Allah. Contoh hadas kecil, contohnya buang air besar, buang air kecil. Jangan kata hadas besar buang air besar, hadas kecil buang air kecil. Tak betul. Hadas kecil tu buang air, tak kira lah air besar ke air kecil ke air sederhana ke semua. Dia hadas kecil. Keluar sesuatu lah maksudnya, dia keluar sesuatu. Kita dah belajar wuduk itu kan. Keluar sesuatu daripada kubul dan dubur. Itu jadi dia berhadas kecil. Keluar sesuatu tu air kencing ke, najis ke, kentut ke, angin saja keluar pun dikira kentut. Ya, itu pun batal juga. Kemudian selain keluar-keluar benda-benda tu, ni tersentuh kulit lelaki dan perempuan yang bukan mahram, dia kira hadas kecil juga. Lagi apa? Pegang kemaluan dengan tapak tangan, hadas kecil juga. Tidur yang tidak tetap punggung, tak tetap punggung, ya. Contohnya dia masuk masjid, dia tengah nak ni tukang azan ni Bilal. Belum masuk waktu ngantuk, dia pun baring, dia tidur baring mengiring, punggung tak tetap pun. Tiba-tiba dia terjaga tengok, oh dah masuk waktu, terus dia pergi azan. Tak boleh. Dia dah tak suci, ya. Dia dah sedang berhadas kecil. Okey, ya. Jadi kalau dia tidur tetap punggung, dia tengok alam ngantuknya tapi dah nak masuk waktu. Sementara nak tunggu masuk waktu, dia duduk, dia sandar dekat dinding, punggung dia tak adalah pergi, tak bergerak dah. Kemudian dia pun tertidur terlelap. Sekali dia jaga tengok, oh dah masuk waktu, dia boleh terus azan. Tak apa, sebab dia tidur dalam keadaan tetap punggung. Wuduk dia tidak batal. Dengan syarat dah ada wuduk lah. Tak ada wuduk tak jadi jugalah kan. Okey. Tu dia suci. Kemudian seterusnya ketiga, berdiri. Berdiri. Jadi adab orang azan kena berdiri lah. Kalau azan duduk malah namanya. Suara pun dia tak akan keluar dengan sempurna kalau orang duduk ni. Jadi bila berdiri dia kan nak nyaringkan suara, nak tarik suara kuat-kuat, nak bagi sedap. Okey, suara perut, suara semua keluar. Okey, jadi kena berdiri. Okey. Kemudian untuk orang yang sebagai kita yang sebagai pendengar azan ni, dia tak ada apa-apa adab sebelum azan. Kita ni memang menunggu je azan kan, jadi kita ada apa-apa lagi berkaitan dengan adab kita. Okey, seterusnya. Semasa. Tadi sebelum, yang ni semasa. Semasa azan, ya, muazzin itu perlu apa? Memalingkan muka ke arah kanan pada lafaz hayya 'alas solah, dan ke kiri pada lafaz hayya 'alal falah. Ya. Dia biasa dia tutup telinga kan. Hayya 'alas solah, dia kena pusing. Masa solah, dia kena pusing. Kemudian hayya 'alal falah, falah pula pergi ke kiri. Supaya suaranya tu akan sampai sekeliling, sampai. Okey, ini ada sunat lah kalau buat, dapatlah pahala lebih. Kalau tak buat, tak apa, tak buat pun tak apa, tak ada tak sah pula azannya tu, ya. Okey. Seterusnya,
Menyebut kalimah azan dengan tenang. Tenang maksudnya keluar satu-satu. Jangan Allah Akbar, Allah Akbar. Jadi kelang kabut. Allah Akbar. Apa benda disebut tak tahu. Solah. Langsung tak dengar apa dia. Jadi kena keluar butir-butir tu, perkataan dia tu, lafaz dia tu keluar satu-satu. Okey, seterusnya taswib, iaitu menyebut. Menyebut apa? Kita tengok sambungan dia. Yang ada buku tu boleh muka surat sebelah je tengok kan. Sebanyak 2 kali ya. As-salatu khairum minan naum, sebanyak 2 kali semasa azan subuh. Taswib tu. Sebut as-salatu khairum minan naum 2 kali. Okey, biasanya kalau nak azan memang 2 kali kan. Allah Akbar pun 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah pun 2 kali. Sampai habis 2 kali. Kemudian tarji'. Tadi taswib. Ni tarji'. Iaitu menyebut kalimah asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah secara perlahan sebelum melaungkannya. Maksudnya kita cakap sebelum kita nak jerit asyhadu an la ilaha illallah tu, kita cakap dulu. Kita cakap untuk diri kita dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Baru kita asyhadu an la ilaha illallah. Okey, macam tu. Lepas tu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Macam tu. Okey, maksudnya dia kita tarji' tu maksud kita bagi peringatan kat kita nak cakap apa. Okey. Itu untuk lafaz ini je, untuk lafaz lain tidak disunatkan ya. Tidak disunatkan. Okey. Itu untuk orang yang muazzin. Kita patah balik tengok. Kita tengok kita ni sebagai pendengar azan tadi ni, apa adab kita semasa azan dan iqamah. Yang pertama, diam. Kalau tengah bersama-sama tu, diam. Kan? Yang ni selalu kita buat lah kan. Kalau contohnya waktu belajar, tiba-tiba dengar azan. Kamu pun suruh cikgu kamu senyap dulu kan. Okey, diam dan menjawab lafaz azan dan iqamah tersebut. Ya. Diam dan jawablah lafaz tu. Kemudian menyebut kalimah azan dengan tenang. Kita jawab pun jangan kelang kabut. Jawab pun dengan tenang. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, kita pun relax je kan, tenang. Kemudian menjawab ketika iqamah. Tadi ketika azan, ketika iqamah pun kita jawab. Contohnya la haula wala. Jangan la haula wala. Dia pun cakap tak tahulah, kelang kabut kan. Cakap pelan-pelan satu-satu. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Macam tu. Okey. Itu semasa azan. Kita tengok seterusnya. Selepas azan, apa yang perlu dibuat ya, ada adab selepas azan. Yang ni untuk muazzin, untuk tukang azan tadi, yang pertama berselawat ke atas Nabi. Dia kenalah berselawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Okey, kemudian selepas tu dia pun berdoa. Doa apa? Doa yang sama macam tadi. Allahumma rabba hazihi da'wati tammah. Yang tu. Walaupun dia yang lafazkan azan, dia pun kena berdoa juga. Sunat untuk dia berdoa. Dan kita ni sebagai pendengar azan pula, apa yang kita kena buat selepas azan? Baca doa. Tadah tangan, baca doa. Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad. Okey. Seterusnya kita masuk tajuk topik dia 3.8, iaitu kepentingan azan dan iqamah. Kita nak tengok apa pentingnya azan dan iqamah ni. Yang pertama terhadap agama dan juga kepada masyarakat. Okey, yang pertama kita tengok agama dulu. Yang pertama ia sebagai syiar Islam. Dulu saudara dalam kelas dah cakap dah apa dia syiar Islam ni. Syiar. Ada ingat lagi? Ke dah tak ingat semua?
syiar Islam, sebagai syiar Islam, iaitu sebagai lambang agama Islam. Azan ni lambang agama kita, lambang agama Islam. Orang Islam, bila azan kita tahu oh kawasan tu ada orang Islam. Tengok masjid kita tahu oh kawasan ni ada orang Islam. Itu semua syiar Islam lah tu. Ataupun pakai menutup aurat, dari jauh kita nampak oh inilah syiar Islam, dia ni orang Islam. Kalau dia pakai pakaian tidak menutup aurat, kita dari jauh pun kita confuse ini Islam ke tak Islam, kan? Ya. Kadang-kadang kita nak pergi beli makanan. Kita nak beli makanan, sebaiknya adab kita membeli makanan, carilah orang yang menutup aurat, orang Islam. Carilah orang Islam, beli makanan orang Islam. Takkan kita nak pergi beli makanan daripada orang yang kafir pula, kan? Orang Cina ke, kan? Entah-entah dia masak babi ke apa ke, kita mana nak tahu. Jadi nak cari orang Islam, antara ciri-ciri orang Islam yang kita tengok, menutup aurat, kan? Ya. Saudara teringat dulu saudara pergi ke Siam, pergi Thailand, berjalan ke Thailand, jenuh nak cari makanan. Alah, takut nak beli makanan sekali kan kena orang kafir, kan? Bila tengok pakai tudung, boleh lah. Pakai tudung, kita rasa dia Islam lah, insya-Allah lah Islam. Kita pun beli kat dia. Itu syiar Islam, kan? Ya, kadang-kadang kita berjalan, kita suka melancong-melancong ni, berjalan masuk ke kawasan tempat orang. Kita tak tahu ni kawasan ni orang Islam punya kampung ni kampung orang Islam ke bukan. Kita cari masjid ke apa benda lah, kan. Sekali kita nampak tokong Cina, kan, ataupun kuil India. Kita tahu ini kawasan ni kebanyakannya bukan orang Islam lah maksudnya. Kan. Kebanyakan orang Cina ataupun orang India ikut ibadah rumah ibadah mereka tu. Tu syiar, itu maksud syiar, lambang Islam. Okey, azan juga merupakan salah satu syiar Islam, salah satu lambang Islam. Okey, kalau kita tengok agama yang lain, kan macam mana cara dia orang nak panggil untuk beribadah. Ada yang, sebab itu masa zaman Nabi mula-mula sebelum disyariatkan azan, kan ada cerita, saya pernah cerita dah dalam kelas. Dia cerita macam mana azan ini boleh timbul, kan. Masa tu Nabi panggil sahabat-sahabat bermesyuarat, berbincang macam mana cara kita nak panggil umat Islam ni, nak panggil orang Islam datang menunaikan solat berjemaah dekat masjid, kan, macam mana caranya. Ada yang bagi idea kita goncang loceng ni, ting 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 ting. Bila goncang lonceng maksudnya dah masuk waktu. Lepas tu Nabi macam tak setuju sebab macam dah menyerupai agama yang lain, sebab ada agama yang buat macam tu, kan. Ada yang kata kita tiup serunai, nafiri ataupun serunai, kan. Trompet ke apalah, alat muzik lah maksudnya, tiup. Masuklah waktu maksudnya. Tak setuju juga sebab dah ada agama lain yang buat macam tu. Okey. Sehinggalah tak dijumpai apa cara nak bagi tahu, apa dia idea yang nak menggambarkan, kata nak panggil orang datang solat berjemaah. Akhirnya mesyuarat tersebut ditunda, maksudnya Rasulullah tak jumpa, kata sepakat tak jumpa dia punya keputusan. Rasulullah kata balik di rumah hati, fikirlah masing-masing, kalau dapat idea bagi tahu. Okey, bila balik salah seorang sahabat ni malam tu dia bermimpi. Dia bermimpi dengan lafaz-lafaz ni, dia dengar lafaz ni. Lafaznya itulah lafaz dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Okey, susunan lafaz dia sebiji macam tu. Kemudian besoknya tu dia bangun tidur je, dia macam ya Allah, dia macam rasanya macam inilah kot, macam ni sesuai lah. Dia pun pergi jumpa Rasulullah. Dalam proses dia pergi jumpa Rasulullah, rupanya ada sahabat lain juga datang. Rupanya mimpi dua-dua orang sahabat tu sama. Sama. Mereka macam mendengar lafaz-lafaz tersebut. Bila orang cakap lafaz tu, dia ni pun kata, lah sama, lafaz ni juga dia dengar. Okey. Jadi Rasulullah kata, okey, kalau macam tu inilah yang kita jadikan. Sebab itulah timbulnya azan, disyariatkan azan. Maksudnya nak panggil orang, nak ajak orang datang solat
Tak perlulah petik-petik loceng ke atau apa ke buat bunyi macam-macam, meriam lah apa benda lah. Okey, jadi kita gunakan lafaz azan. Jadi Rasulullah pun panggil Bilal, suruh dia, orang yang mimpi tadi suruh ajar Bilal dia punya lafaz-lafaz tu. Jadi Bilal bin Rabah pun mulalah melaungkan azan. Rasulullah yang pilih Bilal ni sebab Bilal ni memang dia suara dia sedap. Ya, dia sahabat Rasulullah ya, yang badannya sasa, dari keturunan orang yang berkulit gelap ya. Dia sebenarnya asalnya seorang hamba. Okey, jadi dia memang seorang yang kuat, gagah perkasa. Okey, dan suara dia pun kuat. Jadi Rasulullah pun suruhlah dia melaungkan azan. Itulah kali pertama azan dilaungkan dan teruslah sampai sekarang. Tengok Allah turunkan ilham tu. Ya, Allah tak semestinya Allah nak bagi pada Nabi terus wahyu. Ya, mungkin juga boleh melalui sahabat-sahabat Rasulullah. Ini menunjukkan agama kita ni dia terbuka sebenarnya. Dia bukannya agama yang dicipta oleh Nabi Muhammad sahaja ya. Okey. Itu cerita tentang syiar Islam. Seterusnya, kepentingannya ialah memaklumkan kepada muslimin tentang masuknya waktu solat. Ialah azan ni nak bagi tahu, nak maklumkan dekat orang dah masuk waktu solat. Yang ketiga, seruan untuk muslimin bersegera solat berjemaah di masjid atau surau. Ni iqamah lah ni. Ya, iqamah tu kita panggil cepat-cepat, datang cepat dah nak solat dah berdiri dah ni, nak solat jemaah dah ni. Okey. Kemudian yang keempat, mendapat pahala bagi muazzin dan orang yang menjawab azan ya. Muazzin ni ialah orang yang melaungkan azan. Orang yang melaungkan azan dia dapat pahala. Dia bukan setakat dapat pahala, dia ada banyak kelebihan orang yang melaungkan azan ni. Orang-orang lelaki lah. Orang lelaki ni, kita ada berapa orang lelaki ni? Adam, ada Arif, ya. Dua kata ni. Bolehlah ya. Cuba jadi muazzin. Muazzin ni banyak kelebihan dia. Ya, Allah permudahkan urusan muazzin. Ya. Okey, insya-Allah muazzin banyak kelebihan sebab dia panggil orang ya, dia bagi tahu orang dah masuk waktu, dia panggil orang solat. Seterusnya, ni dari sudut masyarakat pula. Apa kepentingan azan dan iqamah dari sudut masyarakat? Yang pertama, berdisiplin dan sentiasa menepati masa. Dia nak bentuk masyarakat kita ni lah. Orang-orang Islam ni semua nak bentuk kita menjadi seorang yang berdisiplin. Berdisiplin ni ikut peraturan. Okay. Dan juga menepati masa. Tepati masa. Ya, masuk je waktu orang azan. Kita pun tengah buat apa-apa yang tak penting sangat, tinggal pergi solat. Itu nak latih kita ni menjadi orang berdisiplin dan tepati waktu. Menepati waktu kan, menepati masa. Kita pun tunggu je pukul berapa ni, dah tak azan lagi pukul berapa kan. Maksudnya waktu kita sentiasa alert dengan waktu. Ni dah pukul berapa, 1:04 dah masuk Zuhur dah ni. Contohnya kan. Ataupun kadang-kadang kita sekarang ni pasal tak, sekarang ni waktu cepat ya. Waktu tu kadang-kadang cepatnya masuk waktu. Jadi kita macam alert dengan perubahan waktu kita. Kan. Subuh awal pukul 6. Ada seminit 2 sebelum pukul 6 pun dah masuk waktu. Ini sekarang tengah musim awal. Kalau nanti dah lambat nanti ya, 1:30 pun tak azan lagi dah. 1:30 baru azan Zuhur. Pukul 6:45 baru nak azan subuh contohnya kan. Jadi itu lambat. Tapi sekarang ni waktu kita sekarang ni tengah cepat ni, masuk waktu tengah cepat. Okey, seterusnya bersatu padu dan saling memahami. Nak dari sudut masyarakat, nak bentuk satu masyarakat tu menjadi masyarakat yang bersatu padu, masyarakat yang memahami ya. Tu dari sudut azan tu sendiri. Kemudian masyarakat sentiasa mengingati Allah. Itu yang penting ya. Ya, bila dilaungkan azan, semua orang dengar, ada sebut Allahu Akbar, ada sebut Nabi Muhammad.
Semua tu untuk mengingatkan kita. Kita ni semua kadang kena sentiasa ingat Allah lah. Tak boleh lupa. Kadang kita terlalai, terlupa. Bila dengar sebab Allah Akbar, baru kita Allah Akbar, kita pun sebab tu kita kena jawab. Bila kita jawab Allah Akbar, kita pun ingat Allah waktu tu. InsyaAllah. Okey, ada lagi tak? Okey, kita tengok seterusnya muka surat 35. Ni yang terakhir ni rasanya. Okey, kegunaan azan. Azan ni macam-macam kegunaan dia ya. Selain untuk solat saja, bukan solat saja azan ni ya. Ada banyak lagi kegunaan yang lain ya. Azan dan iqamah lah. Okey, kita tengok yang pertama apa dia? Menyambut kelahiran bayi ya, baby. Siapa yang pernah ada dapat pengalaman ada dapat adik kecil, baby kecil kan? Lepas mak bersalin tu, siapa tu? Oh, Amira baru dapat baby kecil ya. Okey. Ya, lepas mak bersalin selalunya ayah kena datang kan, kena masuk tengok baby, bukan tengok saja ya. Kena ambil baby tu, azan lah kat telinga, azan kat telinga. Okey, kat telinga baby tu. Kenapa kena azan? Ya, supaya baby yang baru lahir ni dia baru keluar ke dunia. Kita nak apa yang masuk dulu kat dalam telinga dia ialah lafaz-lafaz suci kalimah azan ini ya. Allah ada sebut Muhammad kan. Jadi lafaz-lafaz suci inilah yang akan masuk dulu ke dalam telinga baby tu. Okey, sebab tu disyariatkan azan supaya lari semua setan-setan yang nak masuk dalam baby tu kan. Yang nak menguasai, yang nak kacau baby tu lari semua habis. Tu disyariatkan kita sambut kelahiran bayi tu dengan lafaz azan ataupun iqamah. Iqamah pun boleh, azan pun boleh. Okey. Jangan kita baby lahir terus kita pasang lagu. Lagu apa nak? Baby adik dengar ni lagu ni. Kamu nak tidurkan adik kamu pun ya. Janganlah kamu pasang lagu entah apa lagu kamu pasang ya. Bacakanlah selawat ke, berzikir ke, subhanallah, alhamdulillah kan, apa pun boleh. Sebaiknya cari yang sesuai lah, yang dengan baby kecil, supaya benda yang baik-baik aja yang masuk dalam adik kita tu. Okey, tengok yang kedua pula. Ketika ditimpa musibah, nampak ni rumah, hujan lebat, ni banjir kan, kawasan kita baru ni tempat Ustazah ni, desa ni baru ni banjir kilat, tapi rumah Ustazah tak kena lah, alhamdulillah. Okey, ya. Ketika ditimpa musibah boleh juga dilaungkan azan. Kalau misalnya kata kamu takut ni, kat luar ni petir, kilat, bentun dentam, angin kuat, sampai rasa cabut atap-atap, azan. Masa tu azan, apa yang perlu kita buat? Azan. Laungkan azan. Laung kuat-kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, laungkan azan kuat-kuat. Supaya ada keberkatan daripada azan tu dapat membantu kita kan. Angin yang kuat pun boleh jadi slow. Ya. Siapa duduk Bandayu tu dulu. Dulu selalu duduk Bandayu, angin selalu kuat kan. Rasa macam nak tercabut. Betul Amira. Kadang-kadang rasa macam nak tercabut pintu-pintu, tingkap apa semua, bumbung-bumbung tu apa kali jatuh dah. Okey, selalu azan ya. Dulu masa selalu Bandayu, suami saya selalu azan bila angin kuat. Okey, yang ketiga, sebelum memulakan musafir. Kenapa dia berbual Mekah ni? Okey, sebabnya selalunya orang yang nak pergi menunaikan haji dan umrah ni yang buat azan dulu ya, sebelum dia dah siap-siap berangkat, dah siap kemas barang. Ni nak berangkat ni, tarik beg, sampai kat pintu rumah, azan. Azan, lepas tu baca doa musafir, lepas tu baru keluar. Okey, sebenarnya bukan nak pergi Mekah aja, tak kira lah nak musafir mana pun kan. Nak pergi Australia ke, nak pergi US ke, ataupun dalam negara sendiri pun, asalkan kita musafir, boleh kita laungkan azan dulu ya, supaya ada keberkatannya, Allah lindungi perjalanan kita. Okey, selain azan, untuk musafir ni jangan lupalah baca doa. Doa berjalan, doa naik kenderaan dan sebagainya. Okey, yang keempat, meredakan ketakutan. Ni, muka orang ni takut. Ya, meredakan ketakutan maksudnya dalam apa-apa situasi pun. Bila kita dalam keadaan takut,
kita cubalah azan. Contohnya kita berdepan dengan ada orang yang dirasuk ataupun histeria. Tahu tak histeria? Ya, yang macam itulah. Kan? Dirasuk oleh syaitan ke apa benda tu, kita takut ni. Jadi tak tahu, tak boleh keluar daripada benda lain, ayat-ayat lain semua dah yang dah hafal tu hilang dah, habis dah. Azan je senang. Azan lah. Ya, azan je lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab seorang hari tu dulu lah ya, dulu masa UiTM tu baru buka dulu ni. Ya, Saudara pernah masuk waktu tu. Kawasan masjid tu baru buka dengan dewan tu baru buka, baru buat siap, baru first time budak datang masuk. Tiba-tiba baru Saudara sampai, dekat baru parking. Sekali Saudara tengok kenapa tu berlari sana berlari sini. Rupanya ada yang dah kena histeria. Jadi kejap-kejap dengar orang sana azan, kejap dengar orang sini azan. Ya. Dia laungkan azan untuk meredakan ketakutan. Okay. Kita pun apa-apa kalau keadaan kita takut pun, cubalah kita azan. InsyaAllah Allah bagi kekuatan pada hati dan jiwa raga kita tu. Okay. Dah rasanya dah habis lagi. Kita tengok seterusnya. Dah tinggal latihan. Sekarang pukul 10 lebih pun. Okey, latihan. Jadi kamu kena buatlah latihan 11 ni, bermula latihan 11 ni. Pertama, nomborkan lafaz azan di bawah. Okey. Letak nombor kat tepi dia. Ya. Mana satu nombor yang satu, yang pertama yang mana satu? Ni Allahu Akbar, Allahu Akbar, letak nombor 1. Lepas tu asyhadu alla ilaha illallah, letak nombor 2. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang ketiga. Lepas tu hayya 'alas solah. Cari hayya 'alas solah dulu. Ni. Okey, letak nombor 4. Okey, seterusnya sampai habis. Okey, boleh buat tak yang ni? Boleh. Okey, bagus. Seterusnya kita tengok latihan seterusnya. Suaikan jawab iqamah yang betul. Kamu padankanlah, suaikan garis. Sadaqta wa bararta. Mana jawab dia? Ini jawab. Mana dia lafaznya? As-salatu khairum minan naum. Pergi tarik dekat sadaqta wa bararta. Macam itulah. Hayya 'alas solah. Yang mana satu jawabnya? Tarik. Okey, kemudian soalan ketiga, tulis betul atau salah. Dalam ruang ni. Nak tulis tulisan Rumi pun boleh, tulisan Jawi pun boleh. Tapi jangan salah lah tulisan Jawi tu ya, ejaannya. Okey, tulis betul atau salah pada pernyataan berkaitan azan dan iqamah di bawah. Contoh, azan adalah lafaz khusus yang disyariatkan oleh Islam untuk menyatakan masuknya waktu solat fardu. Betul atau salah? Betul ke salah? Jawab. Betul. Pandai. Okey, betul. Kamu tulis betul kat sini. Kemudian, orang yang melaungkan azan digelar muazzin. Betul ke salah? Betul. Betul. Azan dan iqamah boleh dilakukan di dalam tandas. Betul ke salah? Salah. Salah. Ya, salah. Mana boleh dalam tandas sebab ada nama Allah. Kita tak boleh sebut nama Allah dalam tandas. Jangan tu. Ni sambil-sambil tengah kan. Kamu duk termenung kamu tu. Kamu duk nyanyi. Asyhadu an la ilaha illallah. Tak boleh lah duk sebut nama Allah dalam tandas. Okey, kemudian. Digalakkan untuk bercakap ketika mendengar azan. Betul ke? Salah. Bercakap-cakap. Salah. Sepatutnya digalakkan apa? Diam. Betul. Okey, seterusnya. Azan dan iqamah juga dilakukan ketika menyambut kelahiran bayi. Betul tak? Betul. Betul ya. Ketika nak sambut kelahiran baby tu, kita laungkan azan dan juga ataupun iqamah lah dekat telinga baby. Bila laung tu janganlah pakai mic beria benar, pakai mic telinga baby letak dekat situ. Pecah telinga itu. Maksudnya pelan je lah, bukanlah laung macam kita nak panggil orang semayang tu kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pelan ni macam bisik kat dia je. Okey. Ada lagi? Okey, seterusnya kita tengok latihan seterusnya. Yang keempat, kelaskan pernyataan berkaitan adab muazzin dan adab orang yang mendengar azan. Okey, dia dah bagi jawapan kat atas ni.
Isi kat tempat bawah ni. Adab muazzin apa dia? Menghadap kiblat. Dia dah bagi satu. Tulis lagi 2. Yang ni adab yang mendengar azan apa dia kat sini. Okey. Boleh yang ni ya? Boleh buat? Boleh buat tak? Okey, boleh. Bagus. Okey, kita tengok seterusnya. Kategorikan tentang kepentingan azan dan iqamah kepada agama atau masyarakat. Saya kau pilih agama ke masyarakat. Contohnya syiar Islam. Syiar Islam untuk agama ke untuk masyarakat? Cuba jawab. Syiar Islam tadi ni untuk agama ke untuk masyarakat? Agama. Pandai. Tulislah dekat nombor 2 ni. Syiar Islam. Untuk agama kan? Okey, kamu isikan tempat kosong tu. Boleh rujuk balik nota dia tadi. Okey, seterusnya. Habis. Alhamdulillah dah habis dah. Okey, dah habis. Jadi, Ustazah nak kamu buat. Berapa muka surat tu? Berapa muka surat? Latihan. 4. Okey, 4 muka surat ya. Latihan tu ada 4 muka surat. Jadi kamu buat semua, siapkan ya. Nanti minggu depan. Ya, minggu depan bila Ustazah kata hantar, nanti kamu hantar. Okey, Ustazah rasa ada macam ada yang tak ambil lagi lah. Dalam ni 4-5 orang ni ada yang tak ambil lagi ke? Amira dah ambil dah belum? Modul ni. Dah ya. Okey, dah ambil. Alhamdulillah. 5 orang ni semua dah ambil kot. Sebab semalam saya pergi check dekat box kamu, ada lagi 2 buku modul ni. Maksudnya tak diambil lagi. Ada lagi 2 orang tak ambil modul ni. Lepas tu kertas soalan. Kertas soalan semua dah hantar dah? Kertas periksa itu? Yang dalam ni hantar dah semua ya. Sebab saya check ada 32. Belum. Ada seorang lagi. Tak tahu siapa dia. Seorang lagi tak hantar. Okey. Okey, semua jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Ustazah. Sama-sama. Terima kasih Ustazah. Sama-sama.